Selangor, jadi saya biasa tak nampak lah kalau di Selangor ni orang perempuan memang tak ada. Semua kumbang saja, bunga-bunga tak ada. Nasib baik saya kuliah di Alam Damai dan Sabirin ni. Kalau tidak memang tak jumpa lah ibu-ibu. Ya, di Selangor memang tak boleh sampai sekarang. Walaupun jarak kita cuma berapa ni je kan. Kalau kat BTHO tu dah Selangor dah tu. Tapi itulah sebab sempadan pentadbiran negeri kan. Jadi itulah alhamdulillah lah kepada ibu-ibu yang ada di wilayah persekutuan tu dah kira beruntung untuk berjemaah. Macam mana pun kita jaga SOP sebab kes ni dia buat masa ni itulah sedikit membimbangkan walaupun kita masih terkawal di negara kita, tidak begitu serius. Tetapi kita tak boleh lah orang kata alpa lah kan, sebab dah banyak dah orang degil-degil ni, orang balik luar negara dah pakai gelang-gelang tu pun masih lagi keluar bergayau-gayau. Rasa macam nak kerat je kaki dia tu kan. Kalau boleh lah nak kerat je kaki dia. Tak reti duduk diam-diam. Duduklah kat rumah tu diam-diam kan. Saya bukan nak membebel pagi ni, tapi ini adalah SOP yang dikenakan kepada penceramah-penceramah bertauliah sama ada Jawi atau Jaiz, untuk sentiasa mengingatkan para jemaah tentang SOP dan juga apa jugalah yang kita boleh mengingati ya. Walaupun saya rasa banyak benda lah kita diingatkan selalu. Ya, kalau saya kuliah hari tu minggu lepas di Masjid Alam Damai pun, lepas dia tiap-tiap azan tu ada je dia punya skrip dia baca kan. Kena ni lah, kena itulah apa semua. Itulah apa yang kita dah alami musim inilah kan. Macam mana pun kita teruskanlah kehidupan kita. Ada yang dapat pergi haji ke tahun ni sepatutnya? Ada tak? Jemaah-jemaah di damai rasa ni ada tak? Mungkin ada juga kan yang dapat surat-surat menunaikan fardu haji tapi tak dapatlah nak pergi ya? Walaupun kita sepatutnya dalam tempoh ini kita dah orang-orang di Tanah Suci itu sudah bergembira untuk menunaikan fardu haji. Tapi kita pun faham ya, Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah terutama Masjidil Haram sunyi daripada jemaah. Itu satu benda yang sangat menyedihkan lah. Tapi haji itu ada, cuma dia limit sahaja kepada orang-orang yang berada di Tanah Suci dan juga warga negara yang sudah berada di Tanah Suci sahaja. Tidak ada orang daripada luar negara lah, termasuk negara kita. Di Madinah kita tengok ramai yang boleh berjemaah sama macam kita juga, berjarakkan sosial. Dan mungkin kes di Madinah tu satu hari sekitar 100 lebih sahaja. 100 lebih satu hari di Madinah sahaja. Kita satu Malaysia 20 pun kita dah menggelabah dah. Sebab betul memang kita risau sebab negara kita kecil. Kalau nak banding Singapura lah kita bawa Singapura, tapi kita kena jagalah benda tu. Dah elok-elok hari tu dah elok kan, naik balik tu. Tapi kalau di Mekah tu satu hari 300 juga. Sebab tu dia agak rendah sikit kan. Kenapa saya sebut pasal Mekah, Madinah apa semua ni? Hari ni saya nak kita melompat jauh sedikit lah. Walaupun saya tahu kita baru beberapa surah saja dalam juzuk 30 untuk tafsir. Tapi disebabkan kita ada di 10 awal Zulhijjah ini, saya nak kita masuk dulu kepada surah Al-Fajr. Ya, surah Al-Fajr. Kalau dalam Al-Quran ni muka surat berapa Ustaz? 592 kalau tak silap saya. 592 dalam Al-Quran ya. Kita lompat sikit lah yang tu 592 kalau tak silap, betul Saya matu tak apa. 92 ke 93? Tak maaf. 593. Maklumlah umur pun semakin meningkat, mata pun semakin muda. Banyak sangat tengok laptop. Okey. Jadi kita nak lompat sikit lah walaupun ayatnya, surahnya agak panjang. Saya rasa mustahil untuk kita habiskan semua pada hari ini. Kita cuba fokus kepada 5 ayat yang permulaannya. Sudah tentu dia ada kaitan dengan apa yang sedang kita alami sekarang lah, ataupun 10 awal Zulhijjah ini. Hari ini dah 5 kan? 5 Zulhijjah kan? Betul? 5 Zulhijjah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal layli idza yasr hal fi dhalika qasamun lidhi hijr. Maksudnya demi waktu fajar, demi malam yang 10 yang mempunyai kelebihan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan demi genap dan ganjil.
dan demi malam apabila ia berlalu pergi. Adakah dalam setiap sumpahan itu dapat diterima oleh orang-orang yang berakal? Simple saja ayat dia, tuan-tuan. Ayatnya simple tentang fajar, dan surah ini digalakkan untuk kita baca kalau waktu duha tu. Kalau kita tak hafal, kita boleh baca selepas solat duha. Kita bacalah wal fajr ni. Itu baik juga dibaca. Dalam Al-Quran Allah bersumpah dengan waktu ini terlalu banyak. Terlalu banyak, ya. Wal asr, wal duha, wal tini wal zaitun, wal turi sinin, wa hadzal baladil amin. Walaupun di situ Allah bersumpah dengan pokok, dengan tempat dan sebagainya. Sebenarnya dia berkaitan dengan masa tu. Berkaitan dengan masa. Kemudian wasyamsi wa duhaha, demi matahari, demi, ya, semuanya Allah bersumpah dengan makhluknya. Dulu saya pernah sebut Allah Subhanahu Wa Taala boleh bersumpah dengan makhluk, tidak ada masalah, sebab makhluk ini adalah ciptaannya. Kita manusia tidak boleh. Manusia tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Demi datukku, demi ayahku, demi ibuku. Walaupun kita sayang sekali mak ayah kita, tapi kita tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Kerana kalau kita manusia bersumpah dengan makhluk, syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi demi bulan bintang, demi cintaku padamu. Tu. Kalau lagu-lagu rock-rock tu banyak tu. Lagu zaman-zaman dulu, zaman tuan-tuan perempuan yang berbonda yang rock-rock kapak ni, zaman retro tu kan. Suka dengan lagu-lagu yang, ya, puitis, tetapi lirik-liriknya itu takut ada unsur-unsur syirik pada Allah. Itu yang bimbang, sebab dia lebih kepada cinta kepada manusia. Kita kena hati-hatilah bila mendengar lagu-lagu ini. Tetapi dalam ayat ini Allah sebut fajar. Fajar ni sebenarnya waktu apa, tuan-tuan, puan-puan? Waktu fajar waktu apa? Waktu subuh. Jadi kita, kalau di Malaysia ni ataupun di Nusantara ni, biasanya kita akan sebut solat subuh. Dan kita tak pernah pun, jaranglah kita sebut solat fajar. Sebab itu kadang-kadang orang confuse, keliru. Kerana bila disebut, ada yang tanya saya, Ustaz, solat fajar dengan solat subuh tu lain ni? Kan? Kadang kalau dalam sunnah Nabi, dalam hadis Nabi SAW disebut raka'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Satu hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, ya. 2 rakaat fajar lebih baik daripada seluruh dunia dan seisinya. Ramai ulama-ulama mengatakan ni solat apa ni? Solat fardu ke solat sunat? Dalam banyak riwayat menyebutkan yang Nabi maksud di sini adalah solat sunat fajar, ataupun yang kita faham adalah solat sunat qabliyah subuh. Macam tadi kita buat kan qabliyah, sementara tunggu bila kita nak qamat, tunggu imam. Jadi kita akan buat solat sunat qabliyah fajar, qabliyah subuh. Jadi antara solat rawatib atau solat, ya, sunat yang paling afdal selain daripada tahajud dan sebagainya adalah solat sunat qabliyah fajar atau qabliyah subuh. Kalau kita biasa pergi Mekah dan Madinah, kita pernah tengok jam-jam dia dekat dinding, dekat tiang, dekat apa tu. Sekarang kita bayanglah, kita nak pergi dah tak boleh ni. Kalau ikut ustaz itu 29 Mac dah pergi. 29 Mac sepatutnya, betul-betul lepas PKP start lah. Jadi bila kita bayang tu, kita biasa nampak jam-jam di situ. Dia tulis waktu subuh itu sebagai fajar, al-fajar. Kalau tuan-tuan perasan tiang-tiang di Masjid Haram, ya, jam yang warna emas tu kan, dekat yang dia gantung-gantung tu, ataupun di dinding Masjid Nabawi tu, dia tulis fajar. Maknanya kefahaman kita ialah subuh itu adalah fajar, dan fajar itu adalah subuh. Jadi kalau kita baca usalli fardhu subhi ataupun usalli fardhu fajri, tidak ada masalah, sebab dia adalah sama, seerti, similar meaning dia, seerti dia. Subuh fajar, fajar subuh. Tetapi apakah sebenarnya yang dimaksudkan dalam al-fajar di sini? Al-fajar di sini, kalau kita melihat tafsir, walaupun disebut sebagai waktu fajar yang mengakhiri malam, waktu subuh lah,
Tetapi yang dimaksudkan dalam beberapa riwayat yang disebut oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ikrimah, Mujahid dan As-Su'di, dan juga diperkuatkan lagi oleh Al-Masruq dan Muhammad bin Ka'ab radhiyallahu anhum wa ardahum. Fajar di sini adalah fajar hari raya Korban secara khusus. Ini dalam banyak riwayat menyebutkan dia adalah fajar secara khusus, ya, walaupun dalam tafsir Al-Maraghi dia hanya menyebutnya secara umum sahaja. Sebab itu hari ini saya bawa dua, satu tafsir Al-Maraghi yang menyebutkan secara umum fajar ini, dan juga saya rujuk juga tafsir lain, tafsir Ibnu Katsir juga menyebutkan secara khusus bahawa fajar di sini membawa maksud fajar hari raya Korban, iaitu 10 Zulhijjah lah. Dan dalam tafsir Hamka juga menyebut begitu. Ya, saya tak bawa lah banyak sangat kitab nak bawa. Ceramah 45 minit je. Jadi saya pernah baca dalam tafsir Hamka yang sekarang ni popular, dijual dalam online dan sebagainya. Kalau tuan-tuan rajin boleh carilah buku itu online. Tafsir Hamka, seorang ulama yang cukup hebat, ulama Nusantara, yang tak silap saya beliau PhD-nya di UKM, ya, PhD-nya di UKM, Hamka, Dr. Hamka, ya. Jadi tafsir sangat bagus, boleh carilah dalam Shopee ke saya ada jualan tu. Dalam zaman moden ni orang beli online je. Dan tafsirnya menyebut berkenaan itu juga. Maknanya dia menyebutkan bahawa fajar ini disebut tentang dikaitkan dengan Aidul Adha. Walayalin ashar, sebelum saya cerita lebih panjang tentang Adha itu, dan demi malam yang 10. Malam yang 10 ini juga difokuskan tentang 10 awal Zulhijjah yang sedang kita alami sekarang lah. Daripada berapa, 22 tak silap saya, 22 Julai hari itu kita dah mula masuk. Dan bagi orang yang menunaikan korban, ya, disunatkan, ya, bukan diwajibkan. Kalau kabut orang tanya ni, ustaz pun tak, ustaz kan uruskan korban juga di luar negara. Jadi ramai yang tanya, ustaz kita ni tak boleh nak potong kuku, tak boleh nak potong bulu, tak boleh nak potong rambut ni semua ni kan. Siap tanya saya, ustaz bila saya punya lembu? Saya mana tahu lembu tu bila dia akan dikorban. Sebab saya urus ni memang luar biasa lah. Kalau saya urus tu hanya sekitar 50 ekor saja. Tapi sampai hari ini pun lembu tu dah sampai 131 ekor dah. Memang banyak sangat, ya. Dan kita buat bukan di tempat-tempat ni lah, kita buat di tempat yang kurang kes COVID ya, di Afrika. Jadi manalah saya tahu orang Afrika tu sembelih bila, dan lembu tu banyak pula tu. Tanya saya macam mana? Senang je saya jawapan saya apa tau? Daripada 10 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah, itulah akan disembelih. Itu je lah yang saya boleh jawab. Manalah saya tahu spesifiknya berapa hari bulan atau pukul berapa. Lepas tu jauh jarak pula. Kalau kita Afrika 6 jam ke belakang atau 7 jam ke belakang, manalah saya tahu. Jadi kita kena sabar sikit. Cumanya saya bagi tahu dia sunat aja. Kalau dah tak tahan tengok kita punya misai tu dah sampai boleh gantung lampu, potong aja lah, tak apa. Bukannya wajib. Tapi kalau kita boleh tahan aja lah. Ustaz pun buat korban yang sama juga. Walaupun saya urus, saya buat kat situ juga sama. Saya memang dah lama buat luar negara ni. Jadi bila kita buat itu, kita sabar je lah. Sabar je. Jadi ramai orang ingat benda tu wajib. Benda tu tidak wajib, dia sunat sahaja. Walaupun disebut Nabi dalam hadis itu, janganlah kamu memotong dan sebagainya. Tetapi jangan di sini dalam ulama-ulama pun ramai mentafsirkannya sebagai perkara yang sunat sahaja. Kecuali orang yang dalam ihram, ya, dalam ihram haji. Of course lah, kalau tuan-tuan pergi umrah, pergi haji, kita pun tahu ihram ni bukan semestinya bulan Zulhijjah saja. Kita pergi umrah bila-bila pun memang kalau kita dalam ihram tak bolehlah nak mengerat kuku, nak potong rambut, nak buang bulu dan sebagainya. Memang tak boleh sebab dia dalam keadaan larangan ihram. Itu benda yang wajib, ya, perkara wajib bagi orang yang menunaikan haji ataupun umrah. Tapi kita sekadar sunat sahaja. Tapi kalau tuntutan kerja kita perlukan kekemasan, tak ada masalah lah, buang je lah misai ke apa tu, tak ada masalah, ya. Jadi itu kita kena faham. Dan bila kita sebut tentang Aidul Adha, perkataan Adha itu sendiri pun, dan juga kita orang Melayu selalu sebut Hari Raya Haji ataupun Hari Raya Korban, ya. Saya nak sebut tentang perkataan Adha dan juga perkataan Korban.
Adha itu dalam bahasa Arab berasal daripada perkataan dhaha yudhi. Dhaha yudhi iaitu sacrifice. Yang kita terjemah ke bahasa Melayunya sebagai korban lah. Tapi kita orang Melayu ni faham korban ni dalam banyak maksud. Contoh, na'udzubillah min zalik, kita sebut kemalangan. Contohnya, kalau bab kemalangan kita kata mangsa yang terkorban. Di situ negatif, maknanya victim, kan, korban. Dan kalau lembu korban, kita tahu lembu itulah yang terkorban, kan. Itu fahaman kita dalam bahasa Melayu. Tapi sebenarnya korban itu dalam bahasa Arab yang ejanya qaf ra ba alif nun, itu bukan maksud seperti yang kita faham dalam bahasa kita. Sebab korban berasal daripada perkataan qaruba. Qaruba dalam bahasa Arab, yang biasa kita pun guna dalam bahasa Melayu, qarib, kawan karib. Kita guna K, kawan karib, sahabat karib. Qarib ini dalam bahasa Arab dia ada dua maksud. Untuk qarib itulah dari segi bahasa. Pertama, dekat. Yang kedua, maknanya saudara, relatif, saudara. Jadi itu makna dia. So, apa pula kaitan dengan korban? Korban ini pula dikaitkan dengan taqarrub ilallah, iaitu mendekatkan diri kepada Allah. Jadi perkataan korban itu is not slaughter. Dia bukan sembelih. Ya, korban konsepnya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Sebab itu bila kita buat korban tu bukan sebenarnya kita nak merebutkan daging batang pinangnya, atau nak merebutkan rusuknya, nak merebutkan kepala lembu, atau nak merebutkan ekor lembu, nak buat sup ekor, ataupun nak merebutkan apa dia panggil tu, kulit lembu ke, apa-apalah yang orang boleh buat dengan lembu ni. Jadi ataupun nak buat gearbox ke, gearbox kan, tu banyak kolesterol tu, hati-hati tuan-tuan. Jadi maknanya bukan itu. Sebab kita sembelih itu, tujuan kita korban, buat korban bukan sembelih biasa, tapi dia ibadah. Bila ibadah, maknanya niatnya untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Itu jelas dalam Al-Quran disebut. Ya, korban itu bukan kerana dagingnya, bukan kerana darahnya, bukan kerana kulitnya dan sebagainya, tetapi takwa minkum. Allah kata takwa daripada kamu. Jadi maknanya bila kita nakkan ketakwaan, so kita jangan fikir sangat daging itu kita dapat ke tak dapat, Itu kalau kita buat dalam negara, luar negara confirm tak dapat. Tapi dalam negara bila kita buat, pastikan kita jangan sibukkan daging itu berapa banyak kilo kita akan dapat. Biarlah orang tu nak bagi ke tak bagi, tak kisahlah. Biasa memang kita akan dapat. Kalau dalam negara memang kita akan dapat. Tapi kita tak payah hiraukan sangatlah berapa kilo kita nak dapat, berapa kilo kita nak dapat. Jangan risau itu. Tak payah rebut ke hatinya, limpanya dan sebagainya. Tak perlu pun. Kan? Kalau bagi, ambil. Kita ambil, tak bagi, tak apa. Tak payah risaukan pada tu. Jadi itu yang kita kena faham konsep dia. Habis itu yang disebut sebagai adha itu, itu adha itu adalah binatang korban. Itulah yang kita faham. Kalau sembelih, dia berasal daripada perkataan zabaha. Kalau dalam kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, dalam Quran Allah sebut bila Nabi Ibrahim nak sembelih Nabi Ismail tu taklud dia punya sembelihan, maka Allah kata apa? Wa fadainahu bi dhibhin azim. Dan kami tukarkan, kami gantikan dengan sembelihan yang besar, bi dhibh. Dhibh itu sembelih, slaughter. Itu makna dengan benda yang sembelihan yang besar, iaitu kibash. Ditukarkan daripada Nabi Ismail itu Nabi Ismail kepada kibash. Dan tempat itu memang ada kalau kita pergi ziarah di Mina tu, memang kalau kita pergi tempat-tempat orang bermalam di Mina, tempat berlontar jamrah, memang dia ada satu tempat di atas bukit tinggi dekat dengan train stesen kereta api monorail di dekat Mina tu. Dia memang ada satu tempat yang ditandakan, itulah tempat dikatakan Nabi Ibrahim nak menyembelih anaknya Nabi Ismail, di atas bukit yang tinggi.
Dan daripada situlah dia sebelum tu dia di tempat yang kita melontar jamrah itu, Jamratul Aqabah, Jamratul Wusta, Jamratul Kubra tu, dekat situlah tempat dia melontar syaitan yang menghasut supaya jangan membunuh anak kamu. Katakan anak kamu ni, kamu nak dapat adalah susah, umur 80 baru dapat anak. Kita 80 dapat cicit dah kot. Kan, Nabi Ibrahim 80 baru dapat anak. Tiba-tiba nak sembelih. Itu yang syaitan hasut Nabi Ibrahim waktu yang begitu melontar tu. Ya, dan kita pun tahu kalau orang yang berada di tanah suci Mekah, 10 Zulhijjah itu adalah masanya untuk kita buat apa, tuan-tuan? Siapa yang dah pernah pergi haji, apa kita buat pada 10 Zulhijjah? Melontar Jamratul Kubra ataupun melontar Jamratul Aqabah. 7 biji. 7 biji Jamratul Aqabah. Jadi kalau kita dah biasa buat haji tu, kita boleh bayanglah. Saya ni alhamdulillah dah pernah buat haji 2 kali, 2003, 2016 saya pergi 2 kali lah. Haji muda lah, memang cabaran besar haji muda ni. Ya, seorang pergi haji umur dah lanjut. Tapi kita yang muda-muda ni rezeki lah, alhamdulillah dapat pergi haji muda-muda kan. Tapi nak mempertahankan kemabruran itu memang bukan satu benda yang mudah. Bukan benda yang mudah. Senang disebut, tapi sangat sukar untuk dipertahankan haji mabrur tu. Ya, jadi itu seronok kalau kita dapat bayangkan tempat-tempat kita pergi tu. Ya, memanglah orang dah biasa pergi, kita memang boleh bayang. Baik, lepas itu disebut juga dalam ayat ini berkaitan dengan genap dan ganjil. Wasyafa'i wal watr. Wasyafa'i genap. Kita pun tahu nombor genap ni 2, 4, 6, 8, 10 seterusnya. Wal watr kita biasa dengar witir, yang selalu kita kaitkan dengan solat witir dalam bulan Ramadan. Dan sebenarnya bukan Ramadan je lah, tiap-tiap malam pun kita boleh buat witir ni. Lepas-lepas isyak tu nak buat witir pun boleh, kan? Jadi kenapa Allah sebut tentang demi genap dan demi ganjil? Apa yang genap, apa yang ganjil? Kan? Rupa-rupanya kalau menurut tafsir, yang genap ini adalah dalam hadis Nabi SAW sebut, innal ashra ashrut duha wal witra yaumu arafah wasyafa'a yaumun nahri. Ya, kalau ikut hadis Nabi SAW disebutkan, sesungguhnya 10 itu adalah 10 Adha, iaitu 10 Zulhijjah. Dan ganjil itu Yaumu Arafah, hari Arafah. Sebab apa ganjil? Sebab 9 Zulhijjah. Kan? Kalau kita ingat kita buat haji itu 9 Zulhijjah wukuf di Arafah. Kalau biasa jemaah haji Malaysia, dia akan pergi ke Arafah itu 8 Zulhijjah, sebab nak mengelakkan daripada sesak dan juga terlepas waktu wukuf. Sebab itu kita biasa bermalam di Arafah tu, tetapi tidak ada pensyariatan bermalam di Arafah. Yang adanya ialah rukun haji itu. Siapa yang tak buat wukuf, maka hajinya tidak sah. Hatta orang sakit sekalipun, kalau tak wukuf di Arafah, memang tak sah lah haji dia. Kena qada pada masa akan datang, tak tahu nak qada bila. Jadi orang yang sakit, walaupun sakitnya itu terlantar, tetapi otaknya masih berfungsi dan dia masih sedar apa yang berlaku. So ambulans akan bawa jemaah-jemaah haji ini untuk melintasi Arafah. Sebab wukuf di Arafah tempohnya paling minimum adalah sedetik sahaja. Sedetik, maknanya 1 saat tak tahu. Tapi mustahil 1 saat nak lalu Arafah tu pun take time kan, ambil masa. Tapi biasanya yang normalnya ialah selepas gelincir matahari waktu zuhur sampailah terbenam matahari waktu maghrib. Waktu mustajab doanya adalah selepas asar bawa ke maghrib. Itu yang paling mustajab doa. Kalau saya tanya pada tuan-tuan, puan-puan yang berada sekalian, waktu padang Arafah itu tanah halal ke tanah haram? Senang je jawapannya, A ke B. Tak ada makruh, tak ada syubhah situ. Tanah halal ke tanah haram? Arafah halal. Dia tanah halal. Betul tuan, tanah halal. Dia bukan tanah haram. Dia sama macam damai rasa ni. Sama aja. Tetapi 9 Zulhijjah, daripada lepas gelincir matahari sampailah terbenam matahari,
Ya, terutama sampai waktu yang tertentu itu, dia menjadi tempat yang paling mustajab doa dalam dunia ini. Itu dia. Kalau dia 8, dia masih jadi macam sama macam alam damai. 10 pun dia dah jadi sama macam alam damai balik. So dia punya tempoh tu itu sahaja. Nak kata separuh hari pun tak sampai. Berapa jam saja tu. Daripada pukul 12 sampai pukul 6 contohnya. Ataupun 6 lebih. Ataupun 5 lebih lah. Sebab waktu panas, cuacanya maghrib dia cepat. So dalam tempoh 5-6 jam sahaja, dia jadi tempat yang sangat mustajab doa. Sebab itu orang yang tak pernah menangis pun di tanah air ini, kalau diwukuf di Arafah, air mata semua keluar. Air mata penyesalan, air mata dosa dan sebagainya. Kita menangis secukup-cukupnya kerana memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu disebutkan Al-Witr itu adalah hari Arafah. Manakala genap pula dikatakan, dia ada dua riwayat. Ada yang menyebutkannya sebagai Yaumun Nahri, iaitu hari Nahar ini adalah hari 10 Zulhijjah sebenarnya, iaitu hari sembelihan. Nahar itu sembelihan juga. Apa buktinya? Kalau kita baca surah Al-Kautsar, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Dengar tu. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami, kata Allah, menganugerahkan kepada kamu Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar? Kalau menurut tafsir Al-Marazi, Al-Kautsar maknanya nikmat yang melimpah ruah, yang diberi kepada, yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya di dunia dan di akhirat. Subhanallah. Kautsar ni besar makna dia. Dia bukan semata-mata telaga Kautsar, ya. Kita biasa dengar sungai Kautsar, telaga Kautsar, nikmat yang cukup besar di syurga untuk umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Kautsar ni besar maksudnya. So itu ada surau nama surau Al-Kautsar. Saya pun ada ceramah surau Kautsar ni Bandar Baru Bangi, section 4 surau Al-Kautsar ni. Surau Al-Kautsar tu, dia punya sembelihan dia luar biasa. Kalau walaupun dia surau Jumaat sahaja, tapi sekali kalau dia buat korban, tahun ni tak boleh langsung sebab dia surau, status surau 52 ekor tak kurang. Surau. Masya Allah. Kalau kita saja mungkin kalau 3-4 ekor pun dah rasa putus nyawa dah nak menguruskan tu. Dia 50 lebih ekor biasanya. Tapi ni PKP zero lah, kosong lah, tak boleh sebab dia surau, dia bukan masjid. Masjid boleh kan, tapi limited lah. Masya Allah. Itu nama surau Kautsar ni. Kalau nak bubuh nama anak pun boleh tuan-tuan, Kautsar. Tapi anak perempuan jangan bubuh nama anak lelaki pak. Muhammad Nur Al-Kautsar dah. Nanti tertukar jantinanya. Sebab Kautsar ini biasanya orang Arab gunakan untuk nama perempuan, tidak nama lelaki. Jadi bolehlah bubuh kalau dapat anak ke dapat cucu ke, boleh bubuh nama Kautsar, tapi perempuan, jangan lelaki perempuan. Baik. Yang saya nak sebutnya lepas tu, fasalli li rabbika wanhar. Maka kalau kamu dapat nikmat yang banyak, hendaklah kamu solat. Fasalli maknanya apa? Tanda kesyukuran kamu kepada Allah. Kamu solat fardu ini 5 waktu sehari semalam, tak campur yang sunat lagi. Itu tanda kesyukuran kamu. Nikmat yang Allah bagi, Masya Allah, kita hari-hari menikmatinya. Sampai sekarang ni, kita kata nikmat, jangan kita fikir nikmat ni nikmat dunia, nikmat harta, nikmat duit, nikmat kereta, nikmat rumah. Itu benda dunia kan. Nikmat yang kita sebut ni bernafas ni kan, kita masih hidup lagi ni bernafas. Berapa banyak oksigen yang kita sedut ni, ada pernah Allah minta ganti rugi tak? Ataupun minta ganti balik tak? Tak ada pun. Berapa banyak lah, saya pun tak tahu formula dia berapa gallon ke nak sebut. Kalau minyak kita sebut gallon ke liter ke kan. Oksigen kita tak tahu apa formula nak sebut, dia punya pengiraan dia kan. Berapa banyak kita sedut oksigen pagi ni, berapa nafas? Tarik nafas. Kita tak pernah kira berapa kali kita tarik nafas satu hari. Itu nikmat tu. Nikmat boleh tengok lagi mata, walaupun kena pakai cermin mata macam saya ni pun, dekat jauh pun macam dah ni kan. Macam tu, tapi still kita boleh melihat. Jadi itu kalau kita cerita memang tak habis. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jadi Allah kata solat pertama. Yang keduanya wanhar, korban. Bila kamu tanda syukur, pertama kamu solat, benda yang fardu. Yang kedua wanhar, kamu sembelih binatang korban kamu.
Jadi maknanya bila kita berkorban, itu tanda syukur kita kepada Allah. Jangan kita kata, okey Ustaz, saya dah pernah buat lah tahun lepas, tahun ni saya tak buat kot. Ataupun saya dah pernah buat lah 2 tahun lepas, tahun ni tak payah kot buat. Lepas tu ialah PKP, mungkin rezeki pula pendapatan tak berapa stabil Ustaz. Okey lah, tak ada masalah, tak ada paksaan sebab dia sunat. Tapi dia sunat mu'akadah, sunat yang dituntut. Ramai orang juga salah faham. Bila kata, okey, kata contoh satu bahagian, kalau di dalam negara kita 700. Bukan semestinya 700 tu kita kena seorang kalau tak mampu. Sebab itu kita kata, saya tak mampu lah Ustaz, 700 ni mahal sangat, tak mampu saya. Tidak semestinya seorang. 700 nak kongsi 100 orang pun tak ada masalah. Tapi janganlah minta Ustaz letak 100 nama dalam satu nama dan satu senarai tu. Satu bahagian tak boleh lah. Cuma kita boleh letak, yang penting Allah tahu kan. Bukan yang penting AJK tahu nama kita ada ke tidak kat situ. Yang penting Allah tahu kita berkorban. Contohnya 700. Contohlah saya kata tadi, 100 orang, satu orang RM7, takkan tak boleh. Takkan tak boleh, RM7 seorang. Letak je lah situ, Jemaah Surau Sabirin. Tak ada salah. Bukan seperti kena letak 100 nama. Semalam saya dapat satu senarai. Dia masuk kambing saya lah 540, satu ekor dekat Tanzania ni, Afrika. Lepas tu saya minta nama kat dia. Lepas tu lama saya tunggu, mana nama tak datang-datang ni. Kata saya ni nak uruskan, saya nak submit ni payment apa semua korban. Tahu-tahu malam dia bagi 13 nama. Kata Ustaz, 13 nama ni untuk seekor kambing ni. Dekat saya. Saya kata, mana satu nama yang saya nak letak ni, saya kata kan. Saya kata tak apa, saya letak wakil lah ya. Tak boleh letak sampai 13 nama satu kambing tu. So boleh maknanya, boleh sharing sebenarnya. Jadi jangan kita ingat satu nama tu hanya satu orang. Itu afdal lah. Kalau kita boleh buat satu nama, satu orang boleh. Tapi kalau kita tak mampu, kita boleh share. Tak ada masalah. Jadi maknanya dia tak wajib satu nama tu. Tapi kalau kita mampu, kita buat satu nama. Ada orang mampu 2 ekor dia buat pun ada juga. Rezeki masing-masing. Jadi kalau boleh, kita kena tanam azam dalam diri kita buat korban ni setiap tahun. Kalau kita tak mampu untuk satu bahagian sendiri, satu orang kita kongsi, tak ada masalah pun. Sebab kesyukuran kita ni takkan kita nak bersyukur bermusim kot tuan-tuan, puan-puan kan. Bersyukur ini sepanjang masa. Dalam 2 keadaan Allah sebut bersyukur dalam keadaan kita solat. Solat itu tanda syukur. Dan yang kedua adalah berkorban. Berkorban itu 2 yang Allah sebut jelas dalam surah Al-Kawthar itu. Ya, baik. Sampai pukul apa Ustaz saya ni? Sampai syuruk kan? Waktu syuruk kan? Sebab kita SOP ni tak boleh lama, saya tahu tu. Okey. Baik, sikit lagi. Iaitu ayat yang keempat. Wal-layli idza yasr. Dan demi malam apabila ia berlalu. Maknanya apabila tiap-tiap malam dalam bulan 10 awal Zulhijjah ini, dia berlalu satu malam demi satu malam. Jadi kita jangan mislah. Maknanya 10 awal Zulhijjah ni Nabi SAW sebut dalam satu hadis, ma min ayyam al-amalu salih ahabbu ila Allah fihinna min hadhil ayyam. Tak ada hari-hari lain yang amalan soleh yang lebih afdal daripada 10 awal yang Zulhijjah ni. Maknanya kalau tuan-tuan zikir, tuan-tuan sedekah, tuan-tuan ya, solat sunat dan sebagainya, amalannya berkali ganda pahalanya. Walaupun dalam bulan Ramadan kita dah tahulah kelebihannya kan. Tetapi dalam bulan-bulan lain, daripada hari-hari yang lain yang biasa, 10 awal Zulhijjah inilah yang paling afdal amalan. Sehingga kan Rasulullah kata, sahabat tanya kepada Rasulullah, macam mana dengan jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah pada hari-hari biasa kan? Kita tahu jihad ni besar pengertiannya, berjihad di jalan Allah. Rasulullah kata jihad pun sama juga, tak dikira sebagai afdal pun kalau di hari-hari lain lah, kecuali kalau orang itu jihad dan dalam masa sama dia mati syahid. Bila dia mati syahid kira lagi. Tapi kalau dia berjihad tapi dia masih hidup, maknanya jihad itu tidak dikira sebagai paling afdal pun. Amalannya bagus tetapi tidak dikira paling afdal kalau nak dibandingkan dengan amalan 10 awal Zulhijjah ini. So itu kita kena kejar lah. Kita kena kejar apa amalan-amalan yang kita boleh buat dalam tempoh beberapa hari lagi sebelum kita orang kata habisnya 10 ni. Itu terutama masuk hari raya korban lah, Aidul Adha, walaupun hari tasyrik, tapi disebut dalam Quran hanya sampai 10 saja. Dia tak termasuk 11, 12, 13. Walaupun 11, 12, 13 tu masih boleh lagi. Kita pun masih, kalau 10 kita dah haram puasa kan. Kalau kita 8, 9 tu kita boleh puasa lah. Berazamlah kita untuk puasa wukuf, hari wukuf, dan puasa hari tarwiyah 8 hari bulan. Boleh juga kita puasa. Itu antara amalan sunnah lah yang kita boleh buat untuk
10 hari awal Zulhijjah ini kan. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr, ayat terakhir untuk hari ini. Allah SWT kata apa? Adakah dalam setiap sumpahan ini ada makna yang kamu faham bagi orang-orang yang berakal, kata Allah. Maknanya kita ni berakal dan kita faham. Ya, berakal, akal yang Allah beri pada kita, Allah suruh kita fikir apakah kehebatan-kehebatan yang ada pada bulan 10 awal Zulhijjah ini. Dan bila disebut hijr di sini, kita akan tergambar dalam riwayat, dia akan tergambar beberapa perkataan tentang hijr, terutama kalau kita pergi ke tanah suci, disebut tentang hijrul Ka'bah ataupun hijr Ismail. Kita pun biasa dengar dan kita pernah masuk pun hijr Ismail itu, yang mana dalam hijr Ismail itu boleh solat sunat sahaja, tidak boleh solat fardu dalam hijr Ismail, kerana dikira sebahagian daripada Ka'bah dan dikira sebagai salah satu tempat mustajab doa. Dan kalau orang bertawaf, tidak boleh tawaf dalam keadaan masuk ke dalam hijr Ismail. Tak boleh sentuh pun lengkungan tu, hijr Ismail tu kan, tak boleh menyentuh di situ. Kalau saya tanya tuan-tuan puan-puan ulang kaji bab haji sikit lah, kalau sentuh makam Ibrahim boleh tak? Kalau bertawaf sentuh makam Ibrahim boleh tak? Boleh tak? Boleh ya, sebab makam Ibrahim bukan sebahagian daripada Kaabah, tapi dia tempat mustajab doa. Tapi kalau kita tengok orang Pakistan, India, kalau kita tengok lah mereka bertawaf tu kan, dia ciumnya, dia habis apa tu, makam Ibrahim tu di ni kan. Kita alhamdulillah lah orang Malaysia ni tak taksub begitu sekali. Tapi kalau orang-orang dia ni memang polis pun sampai halau selalu. Jadi itulah kenangan-kenangan kita yang saya harap kita sama-sama doalah supaya kita dapat pergi ya ke tanah suci lagi. Tak silap Ustaz, saya jumpa Ustaz kan dulu di tanah suci pada bulan 11 bulan tahun lepas kan, kita jumpa tu di tanah suci, masya-Allah. Jadi itulah maknanya, memang suffer lah saya tengok macam travel ya, memang teruklah saya travel yang saya join sebelum ni pun ya, Sadar Global sebenarnya memang masalah, sebab saya patutnya pergi tu bulan 3, memang cuma ada bayar, minta refund, susah sikit nak refund ni tuan-tuan, sebab benda tu bukan salah kita kan. Flight dah dibayar kepada airline, kemudian bayaran hotel telah dibayar, yalah nak pergi bulan 3 bayar, nak refund macam mana kan benda tu. Memang masalah sikit. Cuma boleh ditunda, nak tunda pun tak tahu bila lagi. Cuma saya dengar lah, sebab saya ni memang banyak sahabat-sahabat yang jadi mutawif dan sebagainya, travel kan. Dia orang kata mungkin buka bulan 11 dah buka juga. Tapi memang SOP-nya sangat ketat lah. Lepas tu kita pun faham bila kita pergi luar negara nanti balik kena kuarantin juga kan, berapa minggu kuarantin dan sebagainya. Tak tahulah tuan-tuan, kita doalah yang sebaik yang boleh kan, sebab sampai sekarang pun COVID-19 tidak ada vaksin. Dia tidak ada vaksin, sebab itu kita sangat berjaga-jaga benda ini. Jadi itu sajalah yang kita boleh buat, berdoa dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya angkat wabak ini dan supaya kita dapat kembalikan kehidupan kita sedia kala dan orang dapat pergi untuk konteks Mekah Madinah, dapat pergi semula ke sana. Itulah yang kita dapat doa sahaja ya. Jadi saya itu saja untuk hari ini. Yang baik semua daripada Allah SWT, yang kurang daripada saya. Selamat menyambut Aidul Adha Al-Mubarak. Mudah-mudahan korban kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna na'udzu bika min al-waba' wal bala' wal mihan wal fitan wash shada'id ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma inna na'udzu bika min al-baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.